Itulah benda ni memang kita kena pantau. Sebab kalau kita tak pantau, anak kita leka. Sebab konten dalam media sosial ni, macam sekarang kalau anak saya ni memang YouTube tu, kalau kita bagi dia guna YouTube biasa, bukan YouTube Kids. So berbeza konten YouTube Kids dengan YouTube biasa ni. Betul. So kalau YouTube biasa, kita susah nak tapis. Dia dipanggil macam algoritma yang bersesuaian, yang kita klik katalah hari tu dia saja. Dia ingat kita yang guna YouTube dewasa ni. Terkeluar konten-konten yang tak sepatutnya anak kita lihat kan. So kita memang kena pantau, kena syorkan main YouTube kena guna aplikasi YouTube Kids. Jangan guna YouTube ni, kita dah remind dia. 3, 2, 1, selamat datang ke podcast semasa. Podcast semasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, hari ini bersama lagi dengan saya dalam podcast semasa PodSam. Hari ini kita ada tajuk yang istimewa. Saya menjemput saudara Ojo Azizul. Apa khabar Ojo? Khabar baik, terima kasih Hafiz jemput datang. Alhamdulillah. Hari ni saya dah makan. Alhamdulillah Ojo. Jadi hari ni kita ada satu tajuk yang kita nak kupas lah. Kalau kita nak cerita sikit lah pada tahun ni, pada bulan April, YB Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi kita, ada memberitahu tentang nak usulkan penggunaan social media di bawah umur 13 tahun ni. Di mana saya rasa memang sangat bagus lah, kerana social media di kalangan kanak-kanak bawah 13 tahun ni mungkin boleh mendatangkan kemudaratan ataupun yang tidak baik. Jadi apa pandangan Cik Ujo tentang ni? Okey, Hafiz, pada pendapat saya lah kan, untuk kanak-kanak yang berumur 13 tahun ke bawah ni, pada saya tak wajar lah untuk ada akaun media sosial ni kan. Sebab macam pada zaman kita dulu, masa awal Facebook, kalau tak salah saya, untuk register akaun tu mesti 13 tahun ke atas. Betul. Kalau kanak-kanak lah, pada saya lah, kalau kita kanak-kanak dah umur 16 tu sampai masih kanak-kanak, tapi kalau bawah 13 tu, kanak-kanak ini dia senang terdedah kepada yalah, orang kata apa, media sosial punya konten tu kita tak dapat tapis lagi. Betul. Jadi sekarang ni kalau kita nak tahu trend penggunaan social media kan, sebenarnya dah banyak sangat sebenarnya kanak-kanak bawah 13 tahun ni ada social media sebab mereka tengok YouTube. Jadi salah satu fakta yang kita orang sekarang ni ada akaun YouTube, walaupun bukan dia yang registerkan, ibu bapa dia yang registerkan. Itu satu orang kata apa, satu fakta kan. Semua orang sekarang ada akaun YouTube, walaupun bukan dia yang registerkan, ibu bapa dia yang registerkan. Betul. Macam saya ada anak sekarang, anak perempuan berumur 8 tahun, dah jadual. Saya memang registerkan akaun YouTube Kids untuk dia. Tetapi bukan untuk dia orang kata apa, sharekan video dia apa, untuk dia untuk melayari lah. Tapi konten tu saya tapis lah. Kita filter, kita cari konten yang bersesuaian dengan umur dia. Yang mana konten-konten, ada juga konten-konten YouTube Kids ni yang kita terlepas pandang, yang daripada Europe, yang agak keterlaluan bila dia bermain apa semua tu. Kadang-kadang anak-anak kita diterikut, so kita kena filter. Ya, betul-betul. So satu lagi, kita sekarang kalau dekat telefon bimbit pun kita boleh pantau tab anak kita dengan kita punya phone, kita link kan, kita boleh pantau dia. Jangan buka tab atau uninstall YouTube dewasa tu. Betul. Dan kita boleh bubuh timer dekat YouTube Kids tu. Jangan bagi dia tengok lama lebih daripada 2 jam. So saya nak cerita dengan saudara Ojo lah. Kalau kita tengok dekat social media sekarang ni, total percentage kanak-kanak sebenarnya percentage yang ada social media ni sangat sikit. Kalau kita tengok orang dewasa daripada 18 hingga 24 ni, dia ada 24.5%. Jadi yang paling ramai adalah daripada umur 25 hingga ke 34, iaitu 32%. Jadi social media ni memang konten-kontennya bukan dibuat untuk kanak-kanak. Jadi kalau kita tengok sekarang ni trend dia dekat TikTok, sebenarnya kanak-kanak sekarang ni walaupun dia tak ada akaun TikTok, tapi sebenarnya dia orang masih boleh buka, betul tak?
Sebab walaupun tak ada akaun TikTok, dia boleh tengok konten-konten TikTok. Jadi macam Cik Ojo ni, kalau macam saya lah kalau kita letak blocker lah dekat browser tu pun, saya rasa memang kita boleh pantau lah tab. Jadi macam mana? Kalau macam saya lah, saya macam kita boleh letak blocker lah kat kita punya browser tu. Macam saya memang pantau lah tab anak saya. Okey, tapi orang lain pun kena ambil langkah macam tu, berjaga-jaga. Sebab saya tengok ada kadang-kadang terjadi pada orang kata apa, insan yang terdekat saya lah kan. Saya tengok saya tanya kenapa bagi dia tengok YouTube biasa, YouTube short ni tak sesuai. Lepas tu kata mereka dah dia orang suka, dia orang tak nak yang ni. So kanak-kanak ni bijak sebenarnya. Kalau kita tak pantau, dia akan ni lah cuba benda-benda baru yang dia nak tengok tu. Betul. Kadang-kadang memang YouTube short tu dia lagi melekakan. Tengok dia ikutlah macam saya kata dia algorithm dia. Kalau tengok mainan-mainan, tapi ada sekali tu kalau dia terkeluar yang konten-konten tak sepatutnya. Betul. Tapi saya nak cerita sikit lah Ujo. Kalau you kata TikTok ni dari segi konten mungkin tak berapa sesuai, tapi konten TikTok ni sebenarnya ada juga konten-konten yang bagus. Macam saya sendiri saya share, saya suka tengok TikTok tunjuk cara-cara craft tangan, tunjuk-tunjuk masakan, 1 minute cook. Ada juga TikTok yang konten-konten yang untuk kanak-kanak yang bagus juga untuk perkembangan mereka. Tapi TikTok ni dia general lah jadi kita memang kena tahulah algoritma ni, kita kena jaga jugalah Saya tak ada nafikan TikTok ni bagus. Cuma apa yang saya cuba sampaikan ni, macam mana kita gunakan dia, macam mana kita punya search engine. Bila kita search tu, kita nak search benda yang bersesuaian dengan anak-anak kita ni. So kalau macam platform yang lain, dia dah sesuaikan, okay ini untuk kids. Macam TikTok, dia general. Unless kita setiap kali anak-anak search, kita minta okay, nak search kena bagi tahu dekat ayah, dekat daddy. Kita search kan. So kalau melihat pada trend TikTok tu, dia algoritma kan. Apa yang banyak kita lihat lebih daripada 5 saat 10 saat, benda tu yang akan selalu daripada kita. Kalau kata macam konten craft tangan, konten-konten orang kata apa, seni ke, ataupun permainan-permainan kanak-kanak ke, mungkin dia akan keluar di setiap timeline kita yang jenis yang itu je. Kalau kita pantau, saya rasa memang sesuai. Tapi kalau dia ada satu platform yang kata apa, TikTok untuk children ke, yang sama macam media platform lain tu, lagi bersesuaian lah. Jadi mungkin yang bagusnya kalau ada TikTok Kids kan. Tapi Cik Ojo boleh share sikit tak dengan kita, rasanya kalau pendedahan awal kat social media ni, rasanya dia mempengaruhi perkembangan kanak-kanak? Pada saya lah, saya tak pandang orang lain lah, apa yang saya melihat pada anak saya sendiri kan. Beza anak saya yang kurang main TikTok dengan yang banyak main kurang main TikTok lah, kurang main media sosial, dengan yang apa, perbezaan dengan orang yang suka kerap lihat tab ni, nampak beza. Yang orang yang selalu, anak dia yang selalu tengok YouTube ke, search engine ke apa semua, dia tak nak bercampur, lambat dia nak bercampur dengan orang lain. Macam kalau time makan, dia nak kena ada benda tu. Okay. Time main, dia bila jumpa saudara mara, macam hari raya haji ni kan baru-baru ni, bila berjumpa dia nak, orang kata apa, budak-budak ni dia nak, malu lama tak jumpa kan. Last jumpa raya lepas ni, hari raya haji nak jumpa, macam malu lagi. So dia lambat, dia orang akan ambil jalan mudah untuk main dia orang punya tab. Betul. And then salah seorang datang panggil dekat-dekat, baru dia orang kira lambat, dia orang nak orang kata apa, nak bermain tu semua, kerana masing-masing macam malu. So untuk nak cover dia orang punya macam rasa malu tu, dia tengok dia punya tab, tengok media sosial, tengok. Jadi betul lah, kerajaan sarankan kita 13 tahun ke bawah ni tak ada akaun social media ni memang sangat bagus lah kan. Tapi rasa susah kan kita nak implement kan, betul tak? Apa pandangan? Betul, memang susah sebab dia tak ada kawalan. Unless kita kerajaan buat macam
selagi pantau, kalau selagi umur data IC tu kita kan, belum dapat IC, tak boleh buat akaun. Tapi selalu dia orang kan pakai akaun ibu bapa. Itulah. So jadi kita nak pantau ibu bapa pun sekarang ada 2-3 akaun kan sekarang kan. Macam ni lah kita boleh buat, macam orang kata apa, macam mana kita register nombor prepaid SIM card kita dulu, ingat tak? Satu akaun, satu nombor, satu IC number. Betul tak? Boleh nombor 2 pun, tapi detail tu, data kita semua ada untuk satu akaun. Kalau untuk kita ni lah, untuk pantau. Betul lah tu. Pendapat saya lah. Saya rasa saya setuju. Jadi kalau ikutkan patutnya kita memang kena pantau lah kan, apa yang dia guna, apa yang dia buat. Tapi mostly yang saya tengok sekarang ni kan, banyak trend orang percaya sangat dengan benda apa yang keluar kat social media ni kan. Berita-berita yang belum tentu sahih di social media. Jadi saya tak nafikan, saya macam keluarga saya sendiri pun ada yang berumur, yang pertama kali dia rasa macam mana media sosial ni, macam mana dia kata kejutan budaya lah Tapi ada yang dapat news pun dia beria, dapat berita tu dia percaya bulat-bulat. Lepas tu dia terus masuk WhatsApp, semua orang kan dalam WhatsApp group, dalam dia share pula pada orang-orang lain. Kawan dia pun kata dia orang kata apa, berita palsu lagi, belum nak sebar kan. Jadi tu tak nafikan lah, kita pun dah tahu dah kan. Itu saya tak nafikan lah. Bukan saja kanak-kanak, orang kata apa tu, senior citizen pun banyak yang terpengaruh dengan khabar-khabar, berita-berita yang belum tentu sahih di sosial media ni. Betul. Saya tak nafikan, saya tak kata korang, macam keluarga saya sendiri pun yang telah berumur, yang pertama kali dia baru rasa macam mana media sosial ni. Mereka macam orang kata kejutan budaya. Kadang-kadang berita-berita yang diorang terima tu, diorang percaya bulat-bulat. Lepas tu dia WhatsApp, dia masuk dalam WhatsApp. Dia masuk dalam WhatsApp, dia share pula pada orang lain. Bila kawan dia pun kata ya ni, dia orang lagi kata apa, berita palsu ni lagi cepat tersebar lah. Betul. Itu tak ada dinafikan lah. Kalau kita dah biasa tahu, kita akan tahu ini takkanlah macam ni. Berita cepat sangat macam ni. Betul. So macam sekarang, kalau pendapat saya tu, bukan kata budak-budak je, semua lapisan masyarakat lah sekarang cepat terima berita, terus nak share. Faham. Jadi macam Cik Ojo, ada tak you limitkan screen time untuk anak-anak? Ya, saya memang buat screen time. Untuk anak saya, kalau balik sekolah tak ada tab sampai pukul sebelum makan malam. Kalau anak saya lepas sekolah pagi, kemudian dia pergi sekolah kafar. Balik sekolah, dah balik, dah siap nak makan apa semua, dah selesai makan, baru boleh sekejap untuk satu hari. Berapa jam tu satu hari? 2 jam maksimum satu hari. Boleh. Tapi kena selesaikan kerja sekolah dulu. Betul. Tapi kalau hari Minggu kita bagi ekstra lah. Kalau tak keluar, 2 jam pagi, 2 jam petang. Malam, kalau dia tak tengok petang, malam sebelum pukul 10. I see. Jadi lepas pukul 10 tu no more. Yes, betul. Yalah kan. Tak ada screen time lagi. Okay, faham. Jadi dengan cara limitkan screen time tu, dia boleh ikut lah Alhamdulillah, anak saya tak memberontak lah, dia boleh ikut setakat ni. Faham. Yelah, saya rasa macam kanak-kanak lain suka tengok YouTube Short kan. Jadi macam Tuan Ojo cakap tadi lah, algoritma tu yang kita kena jagalah dan kita kena pantau lah. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang algoritma ni pun saya rasa kita pun tak boleh nak percaya sangat. Mungkin akan terlepas juga 1-2 konten yang kita rasa tak berapa bagus kan, dalam timeline tu kan, kita pun tak tahu kan. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang algoritma ni pun saya rasa kita pun tak boleh percaya sangat. Mungkin akan terlepas juga 1-2 konten yang kita rasa kita tak boleh filter dia, sebab dia timeline tu berjalan kan, real time kan. Kalau kadang-kadang masa kita tengok tak sampai 5 minit pun dah berapa YouTube Short dia dah boleh jalan. Tapi saya ada baca juga sebenarnya kan, Cik Jo, YouTube Short ni pun sebenarnya tak berapa bagus untuk perkembangan kanak-kanak, sebab dia terlalu sekejap. Betul. Jadi retention kanak-kanak kita ni, dia membuatkan kanak-kanak kita ni nak benda semua nak cepat. Dia tak boleh tengok benda yang lama. Kurang sabar kan. Sabar. Jadi macam Cik Ojo, sebelum kita akhiri kita punya podcast ni, saya rasa Cik Ojo ada tak apa-apa yang Cik Jo nak sampaikan kepada parent-parent di luar sana tentang social media dengan kanak-kanak ni?
Saya just nak cakap kepada ibu bapa, parent-parent, kita kena ni lah, orang kata apa, cakna kan. Kita kena ambil tahu apa yang anak kita tengok, apa yang anak kita selalu buat, apa lepas dia tengok ada tak dia tiru. Macam anak saya yang kecil tu, dia memang lepas tengok klip di YouTube Kids tu, dia akan cuba tiru. Kalau benda yang baik, kita ni lah, kita cakap okey lah. Kalau benda tu macam melompat ke apa ke yang membahayakan, kita kena pantau. So yang paling penting, kita kena pantau apa, kita kena tahu apa anak kita tengok dekat social media tu. So nasihat saya, kita kena itulah, kena cakna. Faham. Yelah, saya rasa itu pun sangat penting lah dalam hubungan dengan anak kan. Jadi okeylah, Saudara Ojo, terima kasih kerana menghadiri podcast kita pada hari ini. Sama-sama Cik Hafiz menjemput saya. Ini orang kata apa, peluang terbaik ni untuk saya meluahkan apa yang untuk ibu bapa sana. Cewa. Ya, terima kasih. Jadi kita akan sembang lagi dalam podcast next episode. Jadi terima kasih kepada semua pendengar. Kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. 3, 2, 1, selamat datang ke podcast semasa. Podcast semasa anda. Mari mendengar cerita semasa.